Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal. Okey. Okey. Jadi masih dengar suara dia? Kita mute. Okey. Jadi ini adalah larutan yang ada kat makmal. Asid sulfurik 0.5, kubron sulfat 1.0, asid sulfurik 2.0 mol. Jadi macam mana benda ni disediakan oleh pembantu makmal kat belakang tu? Itulah dia larutan piawai. Jadi macam mana nak sediakan larutan piawai? Alright, jadi itu adalah larutan yang ada di makmal. So kita nak tengok macam mana cara penyediaan dia. Okay. Okay. Sekarang inilah dia. Kita nak sediakan 2 mol. 2 mol diempadu sodium hydroxide, natrium hydroksida dengan isi padu 100 ml. Okay. Jadi kita dah tahu kita nak sediakan ini. Okay, jadi bila orang dapat soalan penyediaan lautan piawai ni, fikir balik maklumat apa yang diberi. Ini apa tadi kita belajar tadi? 2.0 tadi. Molaran. Kemolaran. Simbol? M. M. Dia yang padu. M. Bukan di M padu lagi. M. Simbol dia. Tadi formula yang terlibat adalah N MV per 1000. Okay. Jadi M dah ada. Ini? Isi padu. Isi padu. Jadi boleh dapat apa melalui maklumat ini? Perkataan. Perkataan memang dah ada. Tak, ada M, ada V, awak boleh dapat apa? N. N. Apa dia N? Bilangan mol. Bilangan mol. Jadi selepas dikira kita dapat bilangan mol 2 darab dengan 100 per 1000. Sebab apa per 1000? Kita anggap 1 ml sama dengan 1 cm padu. Jadi ini adalah 100 cm padu. Okay. So berapa mol? 0.2. 0. Jadi bila ada mol, sekarang kita nak sediakan cecair tau. Dalam makmal, sekarang kita nak sediakan larutan. Okey. Jadi macam mana kita nak sediakan larutan? Sedangkan di makmal hanya ada serbuk. Apa kaitan mol tadi dengan serbuk dalam keadaan pepejal? Formula mana pula nak guna? Formula MV. MV dah selesai dah tadi, dapat bilangan mol. Awak nampak dah sekarang ni dalam penimbang ni. Nak kira apa? Jisim. Jisim. So macam mana nak kira jisim? Tadi bilangan mol, formula kan? Jisim buat apa? Buat apa? Darab jisim molar kan? Darab jisim molar. Jadi bilangan mol, maka kita nak jisim NaOH yang diperlukan 0.2 mol darab NaOH adalah 40. 40 berapa? 8 gram. Jadi kita nak 8 gram NaOH. Sebab itulah kita kena timbang 8 gram, nampak tu? Okay. Jadi kita teruskan simulation ni. Okay. Ingat, kita first step buat apa tadi? Kira mol. Sebab apa nak kira mol? Nak tahu jisim NaOH yang diperlukan.
Jadi gisim yang diperlukan 8 gram lah. Jadi next step adalah timbang. Okey. Baik. Okey, ni tadi dikira kan. Step pengiraan. Okey, jadi step kedua. Okey, awak tengok kat sebelah kiri ni. Untuk kira tadi kita dah selesai bahagian ni. Determine, tentukan amount of sodium hydroxide needed 8 gram. Jadi perlulah timbang. Next step. Timbang. Lepas dah timbang, kita masukkan 25 cm padu larutan air suling. Ni berapa, apa dia ni dalam ni? Apa dia agak-agak ni? Apa dia agak-agak ni? Sodium hydroxide Sodium hydroxide. Berapa gram? 8. 8 gram tadi kan. Jadi kenapa kita tambah air? Sebab nak larutkan dia lah. Kita nak sediakan larutan. Okey, kenapa kita tambah sikit? Sebab kita nak larutkan dulu. First step ni kita nak larutkan 8 gram tadi. Bila dah larut, agak-agak nak pindah ke mana? Kita tak selesai lagi. Kita nak 100 tadi kan. Kita masuk dalam kelalang. Ini dipanggil kelalang volumetrik. Okay. Kelalang volumetrik. Jadi kalau kita nak sediakan 100, mestilah gunakan kelalang volumetrik yang sesuai. 100 lah. So, ini ada tanda senggatan. Bukan sengat. Senggatan. Okay, bila dah capai senggatan ni menunjukkan dah full 100 ml. Jadi tadi kita hanya ada 25 kan? Kita hanya ada 25 cm padu. Kita masukkan dalam kelalang volumetrik 100 ml tadi. Okay. Apa pentingnya step ni? Tengah buat apa ni? Bersihkan beaker. Akan bersihkan. Pilas. Kita pilas. Sebab apa? Sebab tepi-tepi tadi ada asid kan yang masih melekat pada dinding-dinding. Jadi kini kita bilas. Lepas bilas nak buang ke mana? Cengki. Cingki mana boleh buang lagi. Sekarang kita nak ambil tu. Tadi baru 25 kan? Kita nak berapa? 100. 100. Jadi kita bilas-bilas. Siapa yang nak buang sangat tadi tu? Masuk kat sini lagi. Sebab bilas ni sebab ada sistem lekat pada beaker. Tak penuh lagi kan? Belum. Belum. Macam mana nak bagi penuh? Tambah insulin. Tambah insulin sampai? Penuh. Penuh. Sampai 100. Sampai tanda senggatan. Kalau jawab sampai penuh, salah. Penuh sampai sini. Senggatan. Jadi kita tambah sampai senggatan, kena hati-hatilah. Okey. Kemudian keluarkan corong turas. Baru kita masukkan sampai tanda senggatan. Okey. Ini dipanggil apa dalam fizik awak belajar? Ralat. Macam. Mana ada ralat kat situ? Meniskus kan? So kenapa kita baca meniskus? Untuk mengelakkan ralat. Ralat apa namanya? Ralat parallax. Ralat parallax kan? Okey. Cikgu pun fizik A juga Okey, 100 ml. Maka dah cukup 100 ml. Jadi last kali kita kena terbalikkan. Nak bagi dia sekata lah. Jadi sudah lengkap lah sekarang penyediaan 100 ml 2 mol natrium hydroxide. Okey, kita ulang balik step ni tadi. First step, bila dah tahu kita nak sedia 100 cm padu 2 mol, perlu buat apa? Okey, sama-sama. Perlu buat apa? Halo. Hitung gisim. Kira? Bilangan mol. Kira mol dulu. Macam mana nak kira jisim? Tak ada Kira mol. Kan? Kira bilangan mol, NaOH. Lepas dah kira jisim. Dah dapat jisim buat apa? Masukkan Timbang. Dah timbang. Lepas timbang, masukkan dalam beaker. Buat apa pula? 8 gram tu? Volumetrik. Bukan volumetrik lagi. Belum Tadi lagi. kita larutkan dulu kan?
Kita Tambah larutkan isolate. dulu dengan Isolate. kita larutkan dulu kan dengan 25. Lepas dah larutkan kita tuang. Lepas kita tuang kita bilas. Hasil bilas tu kita masuk sini dan last sekali kita penuhkan sampailah tanda senggatan. So bila dah tanda senggatan kita goncangkan, maka selesailah penghasilan standard solution larutan piawai dengan kepekatan 2 mol DM padu 100 cm padu. Jadi kalau dia nak 200 ml sama juga stepnya, cuma last kali kita penuhkan sehingga 250 ml lah. Jadi kena gunakan kelalang volumetrik 250 ml. Okey. Boleh lagi last pencairan? Boleh. Boleh. Boleh, Tadi boleh lagi Okey. Boleh. Sekejap cikgu nak tutup pintu sekejap. Saya ambil. Hai. Pencairan. Okey, katakanlah Abel pergi ke kedai aneh pesan teh tarik dengan Rashdan Okey. Lambat pula nak keluar. Ni analogi nak bagi faham maksud pencairan. Okey, Abel, Rashdan. Betul tak Eja? Abel pergi kedai aneh pesan teh tarik. Rusdan cikgu. Oh Rashdan. Rashdan anak murid dulu. Siapa Rashdan? Rashdan tak ada ke senyap ke? Ada. Ada. Ke tertidur? Ke teh tarik? Dan breakfast. Okay. Rashdan dia diet. Dia minta ais wam. Diet ke tak ada duit tak tahu lah. Tak ada duit. Jadi Abel teh tarik tiba-tiba sampai sangat manis. Abel pun tengah diet tapi nak minum teh tarik. Jadi nak buat apa Abel? Kalau tak nak manis. Tambah air. Tambah air kat sini. Kan? Cikgu. Sekarang dia tengah diet. Dia tengah obes. Dia nak diet tapi teh tarik ni sangat manis. Tambah air. Asalnya tadi lebih kurang sini kan. Bila tambah air, dah rasa ngam. Okey, dah ngam. So ini konsep yang silap. Okey. Awak hanya mengurangkan rasa Manis. sedangkan kuantiti gula itu ataupun kuantiti susu tadi sama kan? Sama. Sebab kita cairkan. Bila cairkan air yang banyak sekarang. Maksudnya ion H+, ion OH banyak. Susu, gula still kuantiti yang sama. Jadi konsep pencairan ini dalam konsep diet ni tak berjaya sebab awak hanya mengurangkan rasa dia. So sepatutnya buat apa? Buang air. Jangan buang. Awak tuang sikit kepada Rashdan tadi yang tak ada duit nak beli teh tarik tadi. Awak tuang sikit separuh kat dia. Jadi dia dapatlah satu lagi teh tarik. Okay. So apa yang Abel kena buat bila dah kurang tadi? Dia tambah air. Tambah air. Bila tambah air, barulah kuantiti apa tadi? Gula susu tadi dah kurang. Sebab apa kurang? Sebahagian tadi kita dah transfer kepada Rashdan. Faham tak? Okay. Maksudnya sekarang kalau awak nak diet,
kalau dah terlebih manis, bukan tambah air sahaja. Sepatutnya kita kena buat 2. Daripada 1 gelas teh tarik boleh jadikan 2. Jadi itulah dia, kita nak fahamkan konsep pencairan di mana ini jus oren. Digunakan jus oren. Kalau guna jus oren awak tak nampak pula, benda jarang minum. Ini nampak satu gelas jus oren. Okey, nampak kat situ. Bilangan zarah dia. So sekarang kita nak cairkan dia. Kita tambah air. Ni bilangan zarah. So apa yang berlaku pada teh tarik tadi? Macam ni lah. So yang awak tambah hanya air, molekul air ni. Sedangkan zarah-zarah jus tadi, dalam kes tadi teh tarik tadi, susu gula lah. Zarah-zarah dia tak berubah. Kita hanya cairkan dia saja. Jadi apa kesimpulan kalau dalam kimia? Tu. Water increases the volume of orange. Air hanya menambahkan kuantiti orange juice, tapi bilangan mol orange juice tetap sama. Jadi kepekatan orange juice berkurang. Itu adalah pencairan. Sebab V dia dah tambah kan. So poin yang penting tadi bilangan mol sama. Sebab kita akan jumpa formula M1V1 sama dengan M2V2. Tadi kita berbalik kepada yang pertama tadi, kita sediakan larutan piawai. Tadi kita sediakan ini kan. Kita sediakan 2 mol di empadu 100 ml. Sekarang kita nak cairkan kepada 0.2. 0.2 mol NaOH. 100 ml juga. Tapi awak tak boleh ambil sebahagian tanpa kira. Awak ambil daripada 2 mol ni, awak ambil nak masukkan ke sini tanpa kira, tak boleh. Maka ada satu pengiraan. Ada satu pengiraan. Bukan pengiraan, formula berkenaan dengan pencairan. Bila ada pencairan je mesti guna formula ni. M1 V1 sama dengan M2. Apa maksud MV tadi? Formula MV ni? Nak kira apa? Bilangan mol. Bilangan mol kan? Betul. Sebab apa sama? M1 ini sebelum cair. Ni selepas. Kenapa M1 V1 ataupun bilangan mol dia sama? Sebab tadilah cikgu cerita tadi, orange juice dengan teh tarik tadi. Sebab bilangan mol dia sama. Dia hanya berubah volume je kan? Dia punya isi padu. Cikgu. Sebab bilangan mol tu kan dia bergantung kepada kandungan gula. Kandungan gula. Bilangan mol tadi samalah. Kalau kes pertama tadi awak tak buang kan? Bila tak buang, bilangan mol gula tadi samalah. Jadi sekarang kita nak sediakan 0.2. Sini 2 kan? Maksudnya kita cairkan lah sekarang. So masalahnya kita nak cairkan, kita nak tahu kita nak ambil berapa daripada sini. Berapa cm padu kita nak ambil. Jadi kita gunakan formula M1V1, M2V2. M1 sebelum kan? Kita nak tahu berapa isi padu M1 yang kita nak ambil. Jadi M1 2. Slow fahamkan kita nak tahu berapakah isi padu yang kita perlukan untuk dicairkan supaya nanti terhasilnya 0.2 dan juga 100
CM padu. Okey, jadi V1 kita perlu ambil 0.2 100 bahagi 2. Okey, berapa tolong kira? 10. Lambat. 10. 10 cm padu. Apa maksud 10 cm padu ni? Sepadu. Nak ambil daripada mana? Daripada Nak ambil daripada mana? sebelum punya. Yang sebelum. Jadi tadi kita tertanya-tanya. Berapa nak ambil? Jadi kita nak ambil berapa? Tak boleh padam pula. Okay. 10. Jadi agak-agak lepas ambil 10 tu, nak pergi mana? Nak pergi. Nak hantar ke mana 10 cm padu tu? Minta ke Sudan. Apa? Bawa ke Balang. Kan, sepada kira kan? Okey, sepada kira tadi kita perlukan 10. Bila perlukan 10, kita gunakan pipet. Okey, ini pipet. Okey, kita ambil, awak tuangkan sebahagian daripada 100 ml. Tak boleh pipet terus sini, nanti tercemar. Maksudnya awak tuang dulu yang asal tadi, 2 mol tadi kan? Awak tuang dalam beaker, awak pipetkan 10. Okay. Ini kita gunakan silinder penyukat 10 lah. Sebab tu sampai kosong. Silinder penyukat pula. Pipet. Okay, pipet 10 ml. Kita transfer ke kelalang 100 ml yang kosong. Okay. Kita ambil berapa tadi? Sini? Ambil 10. Kita ambil berapa? 10. Jadi nak buat apa? Nak bagi 100? Tambahkan air suling. Tambah air suling. Ingat teh tarik tadi. Kalau nak bagi rasa kurang gula sepatutnya buat macam ni kan? Ambil separuh, masuk kat Rashidan tadi. Okay. So dah jadi 100 ml. Goncangkan juga. Okey, barulah terhasilnya 0.2 mol 100 cm padu. Okey, itu pencairan. Jadi ada dua kaedah. Mana PowerPoint? Ada dua kaedah PowerPoint untuk penyediaan larutan piawai. Yang pertama tadi kita kira, kita timbang. Itu in case kalau tak ada larutan tu. Kalau tak ada, maksudnya kena sedia daripada pepejal lah. Kalau kita dah ada, yang pekat kita cairkan. Itu konsep penyediaan larutan piawai. Okay, dah nak habis ni. Resip kepekatan. Okay. Dah kat pukul 11 rupanya. Tak apalah, kena teruskan juga Okay, ambil peluang PKPB ni kita cover balik acid base. Okay, kat mana tadi? Ini tadi kita sediakan kan. Penyediaan larutan piawai. Okay. Dah selesai tadi. Tak ada larutan. Okey, tak ada rupanya. Tak ada apa-apa soalan yang sesuai. Jadi, dalam modul awak, kita cuba ni, larutan piawai. Okey, so lepas kelas ni, awak baca dulu modul dan cuba jawab terus. Kalau tak cuba jawab terus, payah sikit nak ingat dalam kepala tu. Kita test yang ni. Pencairan. Okay, jika 300 ditambah kepada 200 ACL. Okay, ini bila ditambah ni maksudnya pencairan. Apakah formula tadi? M1V1 sama dengan M2V2. Okay,
cabaran dia kat sini, biasanya pelajar susah nak cam mana satu, M1V1, mana satu, M2V2. Okey, sekarang kita tambah 300 kepada 200 SCl 1 mol. Jadi ini dan ini M1V1 ke M2V2? M2V2. M2V2. Dia ditambah. Maksudnya M1V1. ini asal lah. Maksudnya M dia asalnya 1. V1 berapa V2? Sebab kepekatan kita nak cari kan yang cair. Berapa kepekatan isi padu selepas pencairan? Dah bagi clue dah tu. 0.667. Padu. 300. 300 ditambah kepada 200. Jadi berapa? 500. 500 lah. V2. Faham tak? Sekarang kita nak tengok berapakah jadi kepekatan M2 dia. Jadi M2 pindah ke sini ya kan? Jadi M2 sama dengan 200 per 500. 2 per 5 bersamaan dengan 0. Okey. Tu dia. Okey. Jadi yang ni awak cuba buat awak cuba buat. Alright, nombor 2 tu. Jawapan dia 50. Kiralah nanti. Okey. Jadi rasanya untuk hari ni cukuplah tu. Kalau teruskan nanti memang terpengsan lah korang ni Cikgu. Okey, kita cuba habiskan apa dia Tak apalah. tanya je lah. Roshidan siapa tanya tadi? Tanya lah Dan. Dan. Yang tadi V2 kena tambah dengan V1 Dia awak kena faham apa tu? Ayat, kena faham ayat. Yang nombor 1 tadi ke? Macam mana cikgu dapat 500 tu? Tambah Okey, fahamkan ya. Jika 300 ditambah kepada 200. Awak ada tak ada. Ni. Contoh ni 200 air kan? Awak tambah 300. Jadi berapa? 500 lah. Maksudnya dah cair kan? Lepas pencairan. Jadi kita nak tengok kepekatan selepas kita tambah air tadi. Guna formula ni lah. Tak apalah, kita teruskan nombor 2 ni lah. Boleh. Cikgu nak awak jawab biar betul sekarang. Hitung isi padu asinitrik yang diperlukan untuk dicairkan bagi menghasilkan. Bila menghasilkan ini, maksudnya ini selepas ke sebelum? Selepas sebab dia menghasilkan. Kan? Jadi selepas awak dah ada M2 0.1. V2 500 lah. Kita nak tahu M1 dah ada kan? Kita nak tahu V2 berapa diperlukan. Jadi V2 0.1 rat 500 50 cm padu. Dah ada jawab. Senang je boleh. Cuma nak fahamkan ayat tu. Nak fahamkan ayat matematik tu. Sebenarnya ni matematik. Okey. Jadi ada sedikit lagi bab acid base Cikgu cuba cover. Ada apa-apa soalan lagi? Esok ada kelas. Sebab kalau boleh kita nak habiskan je. Tak pasti lagi. Tak pasti lagi. Kalau tak ada, kita jumpa esok dalam sejam ke kita nak sambung kepada skala pH ni mudah sikit. Okey. Nak habiskan sebab lagi ada garang pula nanti. Okey. Nanti apa-apa kita bincang kat WhatsApp lah kita tutup. Abang baca sikit penutup.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey. Terima kasih semua. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Okay, kita jumpa lagi. Kita bincang ke WhatsApp lah nanti. Waalaikumsalam. Okey. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Waduh, Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Cikgu.